Bab ke-73, memberus gigi. Ibnu Abbas menceritakan, aku bermalam di rumah Nabi SAW. Beliau memberus gigi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Burdah, daripada ayahnya, katanya, saya pergi kepada Nabi SAW. Saya dapati beliau sedang memberus gigi dengan kayu sugi di tangannya sambil membunyikan ketika itu kayu sugi ada di mulutnya, semacam beliau hendak muntah, yakni dengan membunyikan begitu. Dengar molek ke? Rasa tak derah lah. Boleh ke? Boleh. Dengar molek. Boleh dengar ke? Kurang sikit. Ni pekah ni tak derah ni ya. Slow sikit. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hudzaifah, katanya, Jarir meriwayatkan kepada kami daripada Mansur, daripada Abi Wa'il, daripada Hudzaifah, katanya, Nabi SAW membersihkan mulutnya dengan sugi apabila bangun pada waktu malam. Bab ke-74, memberikan berus gigi kepada orang yang lebih tua. Affan berkata, Sakhr bin Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, Affan sama super dulu ni, dia kena derah sepeka. Tak lekat, bukan saya ni. Affan berkata, Sakhr bin Juwairiyah meriwayatkan, sama juga. Kena ijazah sana. Sakhr bin Juwairiyah meriwayatkan kepada kami daripada Nafi', daripada Ibni Umar, bahawa Nabi SAW bersabda, aku bermimpi sedang memberus gigi dengan kayu sugi. Tiba-tiba datang dua orang lelaki, salah seorang daripadanya lebih tua daripada yang seorang lagi. Aku pun ingin memberikan kepada lelaki yang lebih muda, tetapi dikatakan kepadaku, berikan kepada yang lebih tua, yakni terlebih dahulu. Aku pun memberikan kepada yang lebih tua. Abu Abdullah berkata, Nu'aim telah meringkaskannya daripada Ibnil Mubarak, daripada Usamah, daripada Nafi', daripada Ibni Umar. Bab ke-75, kelebihan orang yang bermalam dalam keadaan berwudu. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Al-Bara bin Azib, katanya, Nabi SAW bersabda, apabila engkau hendak ke tempat tidur, maka berwuduklah seperti wudukmu ketika hendak sembahyang. Kemudian berbaringlah di atas lambung kananmu. Kemudian bacalah, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Maksudnya, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku pasrahkan segala urusanku kepadamu, aku sandarkan belakangku kepadamu. Maksudnya bertawakal sepenuhnya kepadamu, dengan perasaan cinta bercampur takut kepadamu. Tiada tempat berlindung dan tempat lari darimu kecuali kepadamu jua. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan, dan aku beriman dengan nabimu yang engkau utuskan. Kalau engkau mati pada malam itu, maka engkau berada di atas fitrah, yakni agama Islam yang suci.
jadikan ucapan itu yang terakhir dari ucapanmu. Kata perawi, yakni Al-Bara, saya pun mengulangi ucapan itu di hadapan Nabi SAW. Apabila selesai membaca Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, saya membaca wa rasulika, dan dengan rasulmu. Baginda berkata, tidak, tetapi baca dengan wa nabiyyika alladhi arsalta, dan dengan nabimu yang engkau utuskan. Dalam nota tu sikit, kita ada tulis, kebanyakan ulama berpendapat memberus gigi adalah sunat. Tetapi adakah ia termasuk di dalam sunat wudu atau sunat sembahyang? Dalam hal ini mereka nampaknya berbeza pendapat. Dengan mengemukakan bab ini di dalam kitab At-Taharah, di samping dua hadis di bawahnya, dapat difahami bahawa Imam Bukhari berpendapat berus gigi adalah sunat wudu, bukan sunat sembahyang. Itu ringkasnya. Kita ambil ringkas-ringkas. Sekarang ni kita sudah sampai kepada bab siwak. Kita duduk bincang daripada awal lagi. Ni risalah ni yang ketiga, kitab Taharah. Ataupun dalam setengah-setengah nuskhah tu dia kata kitab Al-Wudu, kitab wudu. Imam Bukhari di akhir ni dia sebut tentang siwak ataupun berus gigi, untuk menyatakan kalau kaitannya dengan tajuk kitab At-Taharah, kitab bersuci, hak ni pun satu bentuk suci juga, menyucikan diri daripada kekotoran juga. Kalau kita kaitkan dengan tajuk dalam setengah-setengah nuskhah tu, mula-mula sekali Kitabul Wudu, artinya siwak ini ada kaitan dengan wudu. Ia termasuk sebahagian daripada sunat wudu itu. Termasuk sebahagian daripada sunat wudu itu. Sama ada kita kata kaitannya dengan Kitabut Taharah ataupun Kitabul Wudu, kedua-duanya ada kaitan. Ada kaitan itu. Tidak pula dinyatakan kebersihan yang lain dalam bentuk lain, kebersihan berus gigi, sebab dia ada kaitan dengan wudu itu, termasuk dalam sunat wudu. Selain daripada itu, Imam Bukhari nak mengingatkan kita kepada khilaf ulama. Adakah berus gigi itu termasuk dalam sunat wudu atau sunat sembahyang? Dalam hadis ada disebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu'in. Ada juga riwayat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin. Dua. Satu lagi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu'. Ma'a kulli wudu'. Satu lagi yang keempatnya dengan lafaz laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli salatin. Ada 4 riwayat. Sama kuat lah. Hak mana nak Imam Bukhari nak tarjih? Kita tengok di sini Imam Bukhari telah mentarjihkan hak yang pertama, inda kulli wudu'in. Dia tarjih tu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu'. Kalau tidak kerana aku takut akan menyusahkan umatku, nescaya aku menyuruh mereka berus gigi pada ketika setiap kali berwudu. Itu maksudnya. Satu lagi riwayat yang kedua, ma'a kulli wudu, bersama setiap kali wudu, bersama. Riwayat yang ketiga, nescaya aku perintahkan mereka supaya berus gigi ketika setiap kali hendak bersembahyang. Riwayat yang keempat, nescaya aku suruh mereka berus gigi pada setiap kali
bersama setiap kali mereka akan sembahyang. Bersama. Imam Bukhari nak mentarjihkan di sini dalam banyak-banyak riwayat tu, hak mana hak paling kuat? Hak paling kuat. Hak paling kuatnya yang mula-mula tadi, iaitu setiap kali kita nak berwuduk, ketika itulah, bukan bersama wuduk, ketika nak wuduk, yakni sebelum memulakan wuduk itu berus gigi dulu, lepas tu baru ambil air sembahyang. Kalau bersama, boleh juga di awal tu pun boleh juga bersama, tapi mungkin boleh juga difahami tengah-tengah tu, tengah-tengah duduk ambil air sembahyang tu, basuh muka, lepas tu buah gigi celuh tu. Orang boleh faham gitu. Imam Bukhari nak kata hak riwayat yang kedua dengan makna bersama tu, ma'a kulli wudu' tu sebenarnya dengan arti inda kulli wudu'. Kalau kita nak kata dari segi hakikat makna dia, inda syuru' fi kulli wudu', pada ketika nak mula setiap kali ambil air sembahyang, mula-mula lepas buah gigi barulah ambil air sembahyang. Dipakai dengan makna tu, ma'a dipakai dengan makna inda. Yang ketiga, inda kulli salatin, setiap kali nak sembahyang. Imam Bukhari takwil, setiap kali nak sembahyang tu bukan setiap kali bangun nak sembahyang. Setiap kali nak sembahyang kita ambil wuduk kan. Pada ketika nak ambil wuduk tu lah berus giginya. Bukan setiap kali nak sembahyang bangun nak sembahyang dah tu nak takbir tu buah gigi dah. Setiap kali nak sembahyang kan, bila kita nak sembahyang kita ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang itulah buah gigi. Kalau kita ada air sembahyang dah, tak payah ambil air sembahyang, buah gigi saja. Kalau nak sebelum sembahyang juga. Tapi bukan makna ketika berdiri duduk di tempat sembahyang tu kita buah gigi, tidak. Di tempat yang sepatutnya lah. Riwayat yang keempat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli salah, itu tidak kuat. Walaupun ada dalam Bukhari, akan datang kita akan jumpa, tapi itu mengikut Hafiz Ibn Hajar dan ulama-ulama hadis yang lain, mereka mengatakan itu riwayat itu adalah riwayat yang syadz. Walaupun sanad dia sahih, tetapi isi dia tu bercanggah dengan riwayat-riwayat orang-orang kuat yang lain. Perawi dia tu seorang je. Hak menyebutkan tu seorang. Hak lain tak ada. Orang lain tak ada. Seramai-ramai orang lain, paling tinggi inda kulli salatin, paling tinggi. Tak ada ma'a kulli salatin, tak ada. Dengan sebab itu tak boleh pakai mengikut Imam Bukhari. Yang kuatnya iaitu sebelum wudu. Tu dia nak bayar. Bukti. Kalau kita kata ni ada ni banyak, hak ni gini, hak ni gini, apa bukti? Kalau hak perawi tadi ialah ma'a kulli salatin, sebab dia seorang. Hak lain tu semuanya seramai-ramai hak lain sebut inda kulli salatin, ataupun inda kulli wudu, ataupun ma'a kulli wudu. Waktu tidak syar. Apa bukti? Kita nak kata tidak dekat sembahyang, sebelum sembahyang. Imam Bukhari buat bagi hadis. Tu cara dia. Cara Imam Bukhari dia pesen lagu tu. Cuba kita tengok kan hadis ni. Riwayat daripada Abi Burdah, daripada ayahnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari. Ayah kepada Abu Burdah tu Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang terkenal. Katanya, saya pergi kepada Nabi SAW. Saya dapati beliau sedang memberus gigi dengan kayu sugi di tangannya. Kayu sugi itu duduk di tangan dia, berus gigi dengan tangan dia sambil membunyikan oh. Ketika itu kayu sugi ada di mulutnya, bunyi gitu, semacam beliau hendak muntah dengan membunyikan begitu. Cuba perhati. Itu cara Imam Bukhari. Cuba perhati. Mungkin kalau orang tidak perhati kan, tidak mengaji cara hadis, cara Bukhari ni, seni hadis tu, dia tak nampak. Cuba fikir, kata dia, ni bunyi macam nak muntah ni, patut kau sebelum sembahyang gosok gigi lagu mana tu? Gosok gigi lagu mana? Kalau ambil setengah-setengah orang kan, iyalah itu benda khilaf. Kita nak ayat sekarang ni Imam Bukhari pilih lagu mana? Ada setengah-setengah orang tu dia selit sini, di telinga dia tu kayu sugi tu. Ada letak dalam poket. Bila dekat nak sembahyang sebelum takbir tu dia ambil. Dia ambil sini, ambil dalam poket dia, pun serah buat gitu je. Serah gitu je. Sekali serah. Tak bunyi tak bunyi. Serah. Apa makna burus gigi lagu tu? Imam Bukhari nak kata apa makna?
Adakah sampai maksud berus gigi yang dikehendaki dalam hadis tu? Kalau sampai bunyi ni tidak sesuai dengan sebelum semaya, dekat nak semaya tu. Kalau mutah lagu mana pula? Ha? Bahkan kalau mengikut mazhab Hanafi, batal pula air semaya. Adakah patut tengah-tengah orang duk gambar-gambar duk alik belakang ni, kita nak gigi sampai bunyi gitu, lepas tu kena pergi ambil semaya pula tu imam? Adakah patut? Sesuai? Tak sesuai. Jadi kita kena faham, hak dia bergigi dekat dia nak ambil air semaya sebelum dia ambil air semaya. Hak tu sesuai. Dekat semaya tak sesuai. Dan tak ada maksud. Tidak akan jadi suci dengan serah sekali gitu. Tidak akan hilang bau mulut tu. Kalau kita kata mulut tu busuk dengan kita serah sekali. Adakah kita bergigi pada ketika lain serupa orang dah buat sebelum semaya? Tak ada. Hak ni maksud dia sunat wudu. Tu dia nak ayat. Bukan sunat semaya, sunat wudu. Bila sunat wudu? Sebelum wudu, pada ketika sekali berwudu tu, bukan ketika nak semaya. Maka kalau berdarah pula, kalau gosok tu gosok kuat. Kalau berdarah, najis pula. Mengikut banyak mazhab yang lain. Walaupun Imam Bukhari kata tidak, tapi mengikut yang lain. Bahkan ada yang mengatakan batal air semaya pula. Adakah patut buat kerja sebelum semaya tu batal air semaya? Macam-macam kemungkinan yang muntah ke, tubik darah ke, tak sesuai. Kalau sampai gitu tu, mungkin dia perlu mengeluarkan kohok dia ke? Nak kohok mana? Tak sesuai. Nabi larang ludah dalam masjid. Dia larang sahabat-sahabat dia. Takkan dia sendiri nak buat lagu tu? Tu Imam Bukhari. Ini menunjukkan bau gigi ni, hak lagu ni sampai bunyi gini tidak sesuai. Dekat semaya. Dan tidak ada dalil yang terang. Nabi SAW sebelum dia semaya, dia bau gigi senang-senang. Tak ada dalil. Cuma berdasarkan dalil tadi lah. Ma'a kulli salah, inda kulli salah. Tapi inda kulli salah masih boleh ditakwil lagi. Tidak terang. Orang yang kata dia bau gigi dekat semaya tu gitu, ataupun amalan sahabat ada, Nabi sendiri tak ada. Tak terang. Sekadar tu je. Tapi kalau kita tengok dari segi bunyi ni, hak sesuainya dekat wudu. Hak tu hak nak. Hak tu hak naknya. Hak Imam Bukhari nak. Itu perkara yang pertama. Selesai. Perkara yang kedua, berus gigi ni, hak di sini dia sebut dengan kayu sugi siwak. Yastannu bisiwakin biyadi. Siwak asal maknanya berus gigi, tetapi yang dipakai oleh Nabi SAW dan orang zaman tu ialah kayu sugi. Tidak, kayu sugi tu kita panggil kayu sugi, sebenarnya kayu arak. Orang panggil kayu arak, ARAK lah. Kayu arak, bukan arak mabuk tu dah. Kayu tu orang bahasa Arab panggil arak. Kayu arak. Ada jual Mekah lah. Dia sebenarnya tidak khusus dengan tu yang digunakan untuk bergigi. Kayu zaitun misalnya, dan kayu-kayu lain lah yang lembut. Tapi lebih banyak digunakan kayu arak tadi, sehingga orang kaitkan siwak itu dengan kayu tu. Padahalnya tidak, siwak itu asal maknanya berus gigi. Cuma pada masa tu alat yang digunakan untuk berus gigi tu kayu tadi. Di situlah timbul pula perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan nak dapat sunnah ni, dia kena kayu tu. Tak boleh kalau dengan buru gigi lain sekolah ni, dengan ubat gigi tu. Kalau nak fikir, memanglah kalau kata inda kulli salatin, setiap kali nak semaya tak sesuai benar lah nak ubat gigi tu dengan gosok gigi. Cara gitu tak sesuai. Hak sesuainya hak tu boleh, serah-serah boleh hak tu. Boleh juga kalau kita ambil beru saja serah-serah gitu. Tapi tidak nampak canggung sikit. Apalagi kalau kita kata nak ubat gigi tu, nak guna air pula dekat semaya tak sesuai benar. Tapi kalau dekat wuduk boleh juga. Kalau dekat semaya tak sesuai benar. Dengan sebab itu dia kata hak maksud sugi ni, berus gigi ni ialah dengan kayu tadi. Situ. Di situ dia tubik kaedah lain pula. Tubik kaedah lain pula, iaitu hak Nabi SAW berus dengan menggunakan kayu arak ataupun kayu zaitun. Itu yang selalu digunakan di zaman tu. Ini termasuk dalam sunnah gapo.
Mestikah kita ikut hak ni? Setengah-setengah kan memang dia pegang kemah lah. Sunnah. Kalau kita buruh gigi dengan buruh gigi biasa ni, dapatlah bersih gigi tu, jadi gigi tu molek ke apa, tak apalah tu. Tapi dari segi sunnah tu tak dapat, dia kata. Betulkah gitu? Sunnah tu tak dapat. Kita kena faham sunnah tu gapo dia. Sunnah kita duk belajar ni lah. Semua ni sunnah. Tapi sunnah tu, adakah sunnah tu sama? Hak tu lah yang kita nak fahamnya. Yang mengaji hadis ni nak faham hak tu. Lepas tu kita campur dengan ulama-ulama fiqh, usul fiqh, apa pendapat mereka. Kalau kita perhatikan, memanglah guna gitu. Tetapi setiap hak Nabi guna tu mesti ke kita ikut? Gapo-gapo lah. Dia guna lagu tu mesti kita guna lagu tu. Kalau tak buat lagu tu tak dapat pahala. Gitu ke? Setiap hak dia guna tu mesti kita terikat dengannya. Sama ada sebagai wajib ke, sunat ke, apa ke, gitu ke? Tidak. Sebab apa? Kalau lagu tu banyak benarlah perkaranya. Nabi pakai kain. Nabi pakai kain. Kita kena pakai kain jugalah kalau lagu tu baru dapat sunnah. Walaupun tepat setengah-setengah tempat tu tidak sesuai dengan kain, pun dah nak dapat sunnah. Kita perhatikan orang Islam di dalam dunia ni ada dua macam. Ada setengah tu yang pegang mengikut zahir tu. Dia pegang memang lagu tu. Sebab tu dia pakai kain sama. Sebab Nabi SAW pakai kain sama, kecuali beberapa kali dia pakai seluar. Hak tu pun kita kena ikut dia. Asal. Yang kedua, Nabi makan kau dia roti. Nabi makan roti. Pernah ke Nabi makan nasi? Tak ada. Dalam riwayat mana-mana pun tak ada. Nabi pernah makan nasi seperti kita. Enggak kita makan nasi nak lagi. Adakah benda lagu ni kita kena tunggu? Ada kaitan dengan dosa pahala, dengan kelebihan, dengan wajib ke sunat? Adakah kaitan benda lagu ni? Kau tak ada. Kalau tak ada, lagu mana? Kaedah dia. Itu nak tahu. Nabi SAW makan roti. Roti hak dia selalu makan pula roti Bali. Beras Bali tu itu sebut dia tu lah. Sebut beras Bali tu, hak tu dia buat roti. Beras Bali tu beras murah lah. Di kalangan buat-buat dia hanya murah. Nak banding dengan beras gandum dia lain. Gandum yang lain. Ni gandum Bali, beras lah kita kata. Sebab kita panggil beras Bali, sebenarnya gandum juga jenis gandum. Adapun gandum yang halus, hintah, itu jarang. Bahkan Aisyah kata hampir tak makan. Dia makan gandum kasar. Gandum Bali itulah hak murah. Akan tak kira situ pula. Kita kena tunggu hak tu. Lalu roti pun tak ada juga, kena roti Bali. Sebab hak kebanyakan dia makan hak tu. Baru boleh sunnah. Baru boleh sunnah. Adakah kita ni sekarang ni mari dah daripada luar negeri juga gandum-gandum tu hak mana mari tu. Hak tu pun tidak menepati lagi, sebab tu gandum halus. Hak orang buat roti canai ke apa tu, tu gandum halus. Kita kena order untuk dapat sunnah ni gandum Bali ataupun beras Bali. Lepas tu makan roti. Buat roti seperti dia tu lah. Seperti dia. Adakah dia buat roti macam-macam? Kalau ni kan kedai roti kan, jenis ni roti batar ke tiba. Dia makan roti jenis lepeh tu. Roti nan. Sebab roti nan tu pun roti dah. Roti payah tu. Lagu tu. Adakah kita kena buat siapa lagu tu? Yang ni kita kena terikat dengan bentuk dia tu. Segala-galanya kena buat betul-betul serupa baru boleh sunnah. Gitu kau. Jangan. Tapi ada. Jangan ada orang buat lagu tu. Walaupun kita kata benda ni tak salah mana, kita tak buat lagu tu. Tapi kalau dia ajar, maka jadi gitu. Begitu juga Nabi pakai jubah. Kita pun kena pakai jubah lah. Banyak lagi lah lain-lain. Siapa kau peringkat perang, Nabi pakai pedang. Jadi kita nak pakai pedang juga kan dia. Nabi ketika perang dulu gali parit, ada ketika dia gali parit. Jadi adakah kita kena gali parit? Dan lain-lain lah. Contoh yang lain, banyak lagi yang lain-lain. Dia naik kuda. Jadi kita tak naik kuda juga. Kau beli kuda lah, baru boleh pahala. Nak dapat sunnah tu, kita kena ada kuda, naik kuda.
unta kau misalnya. Oh, lagu tu kalau orang Islam lagu tu kaya benar buat apa orang unta negeri Arab tak boleh jual tu sebab orang nak dapat sunnah. Jadi sebab wah kemar pula dah. Wah kemar bulan puasa tu, ya juga tu ada hadis. Tu ada. Dia sebut. Tapi kalau benda-benda lagu saat ni, adakah itu termasuk dalam sunnah? Semua ulama mengatakan sunnah. Setiap hak Nabi buat gapo pun, hak dia kata sunnah berlaku. Cuma sunnah itu perlu dibahagi kepada beberapa bahagian. Tu mengikut ulama-ulama kita. Sebab tu kita tengok ulama-ulama dia beragama dia relax ya, tidak kata sibuk jadi pelik sangat, tidak. Tidak gitu. Banyak perkara lah kalau nak balik kepada hak zaman dulu kan. Tak ada bangunan bertingkat-tingkat sekolah ni. Rumah batu sekolah ni tak ada. Pakai rumah tanah. Adakah kita terikat dengan benda tu? Tak. Sebab apa? Sebab itu tidak termasuk dalam sunnah tashri'iyah orang panggil. Sunnah terbahagi kepada dua mengikut setengah ulama. Istilah dianya, yang pertama sunnah tashri'iyah, yang kedua sunnah ghairu tashri'iyah. Tu bendanya. Sunnah tashri'iyah ni yang berkait dengan hukum. Berkait dengan hukum. Hal apa ni, wajib ke, sunat ke, haram ke. Kalau hak Nabi tak buat tu, siapa dia kata tak boleh tu? Haram, sunnah lah. Sunnah tashri'iyah. Tak boleh makan gani. Sunnah tashri'iyah. Kalau dia kata gitulah. Tapi kalau jenis-jenis makanan, jenis pakaian, jenis adab-adab biasa ni, berkait dengan tingkah laku orang apa, itu tidak terikat dengan dia. Orang panggil sunnah ghairu tashri'iyah, tidak termasuk dalam hukum tadi. Ia hanya sekadar harus saja. Harus saja. Kalau kita nak buat lagu tu pun boleh, tidak haram. Tapi ada kalanya tak boleh. Bukan sekadar harus, tak boleh. Sia-sia, merugikan masa. Misalnya kita kata kalau nak dapat sunnah, kita nak naik unta zaman lalu ni. Sudahkah kereta ada, bah ada, kereta api ada, kapal terbang ada? Tak kena tu. Sampai kita lewat, sampai program kita pun tergendala. Dan ataupun kita sepatutnya esok sampai, kita kena nak suruh sampai sebelum besok tu, kita kena 5 hari dulu jalan. Nah, itu kerja bodoh belaka tu. Tak ada diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab sunnah itu ghairu tashri'iyah. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat gitu untuk menetapkan orang ikut cara lagu tu. Dan ikut tu wajib ataupun sekurang-kurangnya sunat. Tak ada kena-mengena. Dia berkait dengan zaman, kemajuan zaman, tamadun, sesuatu tempat tu. Pada masa tu gitu. Masa lain apabila berubah boleh ikut cara lain. Asalkan niat kita sama, iaitu kita nak sampai cepat. Nabi SAW dulu dia nak sampai cepat, dia naik kuda. Dia tidak jalan kaki. Kita pun naik kereta, naik gapo ni untuk sampai cepat. Sunnah dah tu. Maksud dia tu. Bukan zahir dia tu yang perlu diikut. Maksud dia tu. Itu hak sunnah sebenarnya yang kita kena ikut. Bukan yang zahir tu. Tetapi ramai juga orang ikut yang zahir. Orang ikut yang zahir, dia nak pakai gitu semacam. Ada kalanya haram, tak boleh ikut sunnah. Misalnya Nabi SAW nak tawaf naik unta keliling Kaabah. Jadi siapa dia naik unta lah ni? Dia nak ikut sunnah sana. Tak boleh, bukan nak gitu caranya. Kalau Nabi SAW naik unta tu tak apalah, unta dia tu jenis mendapat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada berak kecing koksi dalam masjid tu. Kalau lah ni lah buat naik unta lagu tu dah kotor sama masjid tu. Tak ada. Sebab tu tak ada ulama yang berpendapat kata memang walaupun Nabi buat gitu. Tak ada siapa pun kata sunnah buat gitu. Apa tidak? Sebab Nabi SAW ada maksud dia yang tersendiri. Kita tak ada maksud tu. Dia maksud naik unta nak suruh orang nampak dia jauh kan, ramai ni. Kalau sama betul kan macam kita ni, sama betul, tak apa nampak alik belakang ni. Tapi kalau dia duduk di tempat tinggi, akan nampak lah jauh-jauh. Dia buat lagu mana apabila sampai sini, dia buat lagu mana, dia istilam ke, dia lagu mana bila sampai di bucu ni, orang boleh nampak. Itu tujuan faedah dia. Dan masjid akan terpelihara juga sebab unta dia tu makmurah.
Ma'murah artinya unta yang mengikut perintah Allah. Unta dia tu pelik. Tempat-tempat tak molek dia tak seh. Tempat-tempat tak molek dia tak segi. Senyap tak segi. Pelik unta Nabi. Kalau ada benda tak molek ke apa dia tak pergi. Pelik unta tu. Apa ni? Berkenaan dengan unta tadi. Begitu juga yang lain-lain lagi banyak lagi. Kalau kita nak gali parit, lah ni nak perang, sia-sia. Nak pakai pedal, sia-sia. Orang mari dengan helikopter. Kalau kita gali pun dia boleh masuk juga dengan helikopter. Orang pakai peluru berpandu. Tak ada kena mengena dah dengan parit. Zaman dulu orang pergi dengan kuda perang, jalan kaki. Kita sikit tak ramai. Nak suruh dia tu terhalal, tak boleh mari dengan laju, mari kepada kita. Kita gali di sekeliling kubu tu parit. Ada munasabah pada masa tu. Tapi sekarang ni tidak gitu. Kalau kita buat salah tu, sia-sia. Dari segi ketenteraan, dari segi strateginya dia buat gini-gini, itu berubah mengikut zaman. Hak tu tengoklah. Hak tu tidak termasuk dalam sunnah tashri'iyah. Benda-benda lagu ni ulama kata termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Baik. Hak buruh gigi ni sunnah tashri'iyah ke ghairu tashri'iyah? Itu timbul persoalan. Berus gigi ni tashri'iyah ke ghairu tashri'iyah? Apa lagi buruh gigi dengan kayu sugi tu? Kalau tashri'iyah, kita kena terikat dengan hak tu. Tak boleh dah hak lain. Ataupun sekurang-kurangnya kita kata hak tu lebih molek, sunnah guna hak tu. Kalau kita kata ghairu tashri'iyah, tak mesti guna hak tu. Itu satu alat saja yang sesuai dengan zaman tu. Zaman tu ada hak tu je untuk buruh gigi. Zaman lain boleh jadi berubah. Maksudnya nak suruh gigi tu bersih, kesihatan mulut itu terjamin. Itu maksudnya. Bukan terikat dengan alat tu. Situ ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Hak mana hak betul? Kalau pada saya, itu sunnah ghairu tashri'iyah. Sepuluh roti, sepuluh gapo itulah. Sunnah ghairu tashri'iyah. Sebab apa kita kata sunnah ghairu tashri'iyah? Dia gini, nak beza sunnah tashri'iyah dengan ghairu tashri'iyah ni, dia gini. Kita kena tengok hak zaman Nabi dulu, adakah benda tu khusus dengan orang Islam saja, kau orang kafir guna juga? Misalnya makan roti, Nabi dengan pok-pok dia, sahabat dia saja kan makan roti, pok-pok Abu Jahal tu makan golai. Gitu kau? Ada. Bila tak, itu sunnah ghairu tashri'iyah. Hak naik unta saat ni, Nabi saja kau naik unta je, pok-pok tu naik golai, dia tak naik unta. Gitu kau? Ada. Itu sunnah ghairu tashri'iyah. Mudah je nak faham. Buruh gigi ni pula gitu juga. Orang hak zaman Nabi tu takkanlah pok-pok kafir tu tak kerti buruh gigi. Segala gigi pok-pok dia tu kulat geramak. Takkanlah lagu tu. Dah kafir mana-mana pun dia ada untuk jaga kesihatan, keselesaan dia. Memang tidak selesa kalau tidak buruh gigi. Apa dia buruh gigi dengan apa? Hak tu kena tahu. Dia buruh gigi dengan kayu tu juga. Buruh gigi ni tak ada buruh gigi seperti kita ni. Hak ada pada masa tu kayu-kayu tadi. Mereka semua guna hak tu. Orang Islam pun guna hak tu juga. Bermakna berus gigi dengan menggunakan kayu sugi yang kita panggil, ataupun kayu Arab dan lain-lain lagi, itu termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah, bukan tashri'iyah. Sebab ia tidak khusus dengan orang Islam. Ya, sunnah tashri'iyah, buruh gigi tadi ketika nak wuduk, sebab orang kafir tak ambil air sembahyang. Dan Nabi SAW ada kata tadi, hadis kita baca dah tadi, buruh gigi ketika nak ambil air sembahyang. Bahawa kafir ambil air sembahyang kau? Tak. Tapi alat tadi, alat yang digunakan di zaman dia sesuai dengan dia, zaman dia lah. Kalau masa lain nak guna buruh gigi yang lain, bukan tak boleh, bukan tak dapat pahala, bukan tak dapat sunnah tu, dapat juga. Kalau kita ikatkan dengan benda yang zahir tadi, baru dapat sunnah, maka dia jadi masalah lah. Supaya tadi lah, nak dapat sunnah kena naik unta, kena naik kuda. Mungkin Nabi tu aja naik kereta. Itu tak kena tu. Merugikan diri sendiri, memundurkan umat Islam. Dia kena ada perkembangan. Lepas tu mungkin kita kata, takkanlah benda tu ada keistimewaan dia,
Orang kafir nak tahu, orang Islam saja yang tahu kelebihan kayu sugi itu memang ada sungguh. Ada sungguh kelebihan dia. Soalnya orang kafir ni tak tahu ke segala faedah dalam dunia ni. Kalau learn ni dah ke dia. Orang kafir banyak benda, kemajuan gapo-gapo, khasiat gapo-gapo dia dulu tahu. Zaman dulu pun kalau dia ketinggalan sikit, dia tetap mengambil, mengutamakan sesuatu yang membawa faedah kepada dia. Di kalangan masyarakat tu tahu kayu geni baik untuk bergigi, guna belakang tu. Hak tu tidak termasuk dalam sunnah tasyri'iyah. Tetapi bergigi ketika nak wuduk memang sunnah tasyri'iyah. Makan roti bukan sunnah tasyri'iyah. Tapi makan guna tangan kanan sunnah tasyri'iyah. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, itu sunnah tasyri'iyah. Sebab orang kafir tidak lagu tu. Tu bezanya. Atas satu benda, ketika ni dia jadi sunnah tasyri'iyah, ketika ni tidak. Sekadar makan roti itu saja bukan sunnah tasyri'iyah. Tetapi dengan cara yang Nabi SAW ajar, itu sunnah tasyri'iyah. Tidur, tidur bukan sunnah tasyri'iyah. Tidur, semua orang tidur. Nabi tidur, kafir pun tidur, kita pun tidur belakang. Bukan sunnah tasyri'iyah. Tapi kalau tidur dengan atas lambung kanan, macam tadi hadis yang akhir tadi kita baca, dia mula-mula dia start tidur, dia tidur atas lambung kanan, itu sunnah tasyri'iyah. Tidak wajib, tapi dapat pahala kalau kita ingat ikut Nabi. Sebab orang kafir ni tidak ada beriltizam lagu tu. Atas tidur saja dia ada tu. Masuk jamban pergi buang air, bukan sunnah tasyri'iyah semua. Itu hak tabi'i tu. Semua manusia kafir ke Islam, bangsa ke apa pun serupa je hak tu. Tapi masuk kaki kiri dengan baca sekian-sekian, tubik kaki kanan dengan baca sekian-sekian, itu sunnah tasyri'iyah. Tu dia benda biasa. Hak tu orang kafir tak buat tu. Iltizam masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan dan baca sekian-sekian, orang kafir tak buat. Maka jadilah ia sunnah tasyri'iyah. Tu biasa. Mudahnya nak faham. Takut-takut orang kata, ni dok. Dan kalau khasiat ada dalam hak tu, khasiat dalam benda lain tak ada ke? Apakah kita terikat dengan hak tu? Tak. Kalau kita boleh ambil parti dia ke, tetap dapat khasiat dia, tak apa. Nak buat dalam bentuk paste, ubat gigi tu, ataupun serbuk gigi, ubat gigi kau, kita kata dalam bentuk serbuk, tak boleh. Kalau nak ambil daripada benda-benda lain pun yang diketahui ada manfaat dia, tak apa. Bebas kita hak tu. Tidak nak mengikat kita dengan benda tadi semata-mata, tidak. Kita nak guna alat lagu mana, barulah nampak Islam ni maju, boleh sesuai dengan setiap zaman. Zaman dulu orang pakai buruh gigi sepupu gigi biasa, lah ni pakai bateri. Pakai tak gerak dia senyap gitu, bila tidur boleh. Sampai itu ramai lagi nak guna buruh gigi ni pun kan. Payah kat lah, tak kena gaya, cocok sakit kat lah dah. Jadi orang duk kritik antaranya tak molek buruh gigi ni. Sebab tu, kalau ada cara lain, dengan cara pakai bateri duduk senyap gitu, tak ada duk cocok dah, tak timbul masalah cocok. Boleh kok kanan, kok dalam, boleh belakang. Hak tu lebih boleh. Lebih boleh. Sebab tujuannya nak bersih. Hak lebih bersih. Lepas tu orang kata buat gigi tu bubuh goni, itu soal lain. Itu soal lain. Soal bahan yang haram ke apa, itu soal lain. Jangan ambil hak haram, hak molek. Nak ambil daripada kayu sugi tu ke, ekstrak dia ke, ataupun hak lain-lain kau tak kira. Nak apa dengan arai ke, dengan garai ke, dengan apa kau ikut. Dan Nabi SAW pun ada guna, kalau tak ada beri dia guna jari dia saja pun dia guna. Boleh. Yang pentingnya nak suruh bersih mulut tu, nak jaga kesihatan mulut gigi tu je. Dan dia tidak semata-mata bergantung kepada buah gigi tu. Banyak lagi faktor lain yang boleh rosak gigi, yang boleh merosakkan kesihatan kita. Banyak lagi faktor. Makanan, tidak ada penjagaan yang baik. Kalau jaga dengan baik, pakai buah gigi biasa ni pun boleh. Gitu. Kalau penjagaan tidak baik, pakai kayu sugi tu pun tak jadi juga. Makan koksi, makan semacam jenis asal-asal tu kan. Molek benar lah gula-gula tu kan. Lepas tu tidur gitu. Tak ada lama lagu tu. Guna buah gigi itu pun
Kesimpulannya kita dapat buat dia dapat kita buat di sini, iaitu kena gabungkan semua tu, bukan ambil perkara gitu dak. Gabungkan semua. Itulah maksud sunnah ghairu tashri'iyah. Hak tu hak kita nak ni. Sunnah ghairu tashri'iyah. Adapun sunnah tashri'iyah tak termasuk, kecuali tempat-tempat tadi ketika nak wudu, dan ada banyak tempat-tempat lagi ketika mana nak berus gigi ni. Setengah-setengah ulama kata sampai beratus nah khasiat dia, kelebihan dia. Ada yang mengatakan puluh-puluh, tapi banyak tu dia setengah-setengah tu jadi bertindih lah hak tula. Sekarang ni kita nak tengok ketika mana buru gigi tu hak dalam kitab-kitab kita lah, hak dalam hadis ke ataupun tidak hadis, pendapat ulama hak kata molek buru gigi ni dan apa khasiat dia. Buru gigi ni banyak, antaranya yang tersebut di dalam kitab ini kita nak tengok. Kita ni hak ni pun diambil daripada hak lain juga. Dalam kitab-kitab banyak disebutkan. Umpamanya dalam hak ni di sini sebut 56 faedah dia, khasiat dia. Yang pertama, yang pertama, dengan berus gigi ni kita mendapat keredaan Allah. Berus gigi, seseorang tu mendapat keredaan Allah. Itu paling besar. Sebab apa? Allah kenal. Bila Nabi kenal, Nabi suruh tu gitu mau tu daripada dia tu. Bila kita buat, dia kenal. Allah SWT berkenan, redha, suka kepada orang yang berus gigi. Yang kedua, bersih mulut. Bersih. Bila bersih, kita selamat daripada kesakitan, gangguan ke apa tu. Yang ketiga, dia menjadi penawar kepada banyak penyakit. Banyak penyakit, penawar kepada bermacam-macam penyakit. Yang keempat, dia menyihatkan anggota dalaman kita, seperti jantung, hati, limpa dan sebagainya. Itu yang disebutkan oleh ulama. Yang kelima, cerah penglihatan. Mata kita jadi cerah. Itu yang kelima. Yang keenam, dia mengukuhkan gusi, kejap gusi. Yang ketujuh, jadi bersih mulut. Mulut kita jadi bersih. Yang kelapan, ia mengeluarkan balgham, dia kata, ataupun kahak. Mengeluarkan kahak itu, jadi pernafasan itu jadi lega apabila keluar kahak tu. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengeluarkan kahak tu ialah dengan berus gigi. Tapi berus gigi dengan cara Nabi tadilah, sampai bunyi gitu. Kalau kita tak buat gitu, tak tubik, beruduh-uduh lah kita kata banyak tu, tak jadi. Dia kena gigi dan lidah juga. Lidah tu, sekarang ni ada kan alat untuk nak cuci lidah ke apa tu, boleh lah, boleh guna hak tu. Nabi SAW dia buat atas lidah dia tu dengan burus tu. Tapi mungkin burus sekarang dia tidak sesuai, jadi kasar sangat kan. Kena guna alat lain. Boleh guna alat lain. Tujuannya nak suruh licin, nak suruh tidak ada apa nama ni, tidak ada itulah lapisan di atas lidah tu, kotoran. Yang kesembilan, malaikat suka sangat dengan orang yang berus gigi ni. Malaikat suka sangat. Yang ke-10, ni nampak bulan ni, dia membawa keredaan Allah. Supaya tak adil lah, nampak bulan. Tak apalah, kita tengok sini. Yang ke-11, ada kelebihannya kerana mengikut sunnah Nabi itu semata-mata. Itu adalah sunnah Nabi. Berus gigi ni adalah sunnah Nabi SAW. Yang ke-12, ia menambahkan pahala sembahyang kita. Salah satu sebab yang boleh menggandakan pahala, melebihkan pahala sembahyang kita. Kalau tidak boleh sebanyak tu. Dengan sebab berus gigi ni jadi bertambah. Yang ke-13, menyihatkan tubuh badan. Bukan sekadar dalam mulut ni saja, seluruh tubuh kita jadi sihat. Yang ke-14, menguatkan ingatan. Menguatkan ingatan, kecerdasan fikiran.
Yang ke-15, ia melebatkan rambut, bulu ke apa. Rambut itu molek. Tanda sihat lah. Ini semua ni tanda sihat. Kalau gugur rambut, boleh jadi botak apa semua, itu tanda tak sihat lah. Salah satu cara untuk melebatkan rambut ialah berus gigi. Yang ke-16, ia menyerikan kulit kita. Menyerikan kulit, jadi cerah kulit. Artinya cerah kulit tu pasal darah tu molek. Ia membersihkan darah lah. Gitu. Yang ke-17, ia membawa kekayaan, kata dia. Membawa kekayaan. Membawa kekayaan. Kalau kita nak fikir dari segi zahir pun boleh. Kalau dari segi hak dalal tu kita tak tahulah. Gitu yang disebut. Dari segi hak zahir ni, kalau orang tengok gigi comel pun menarik dah kan. Kalau jual gapo-gapo kan. Kalau gigi itu kan orang kurang. Kalau gigi itu bermasalah lah, gongok kau gapo kau kita kata kan, kurang menarik. Orang tak apa nak pergi dekat lah. Dari segi zahir kita boleh royak gitulah. Waktu pun jalan dah. Yang ke-18, menghilangkan, menjauhkan waswasah syaitan, gangguan syaitan, bisikan syaitan. Syaitan tak lagi dekat. Kurang sikit. Itu dia salah satu sebab. Yang ke-19, ia menambahkan kepetahan seseorang tu. Jadi lancar bercakap tu. Sebutan tu jadi molek, jadi baik, dengan sebab bulu gigi tadi. Yang ke-20, ia mempercepatkan penghadaman makanan. Ia menghadam makanan lah, menolong untuk menghadam makanan. Yang ke-21, menambahkan mani, air mani. Jadi kuat lah. Yang ke-22, awet muda. Kita panggil awet muda. Ia melambatkan proses penuaan. Awet muda. Ini semua ni kesihatan lah. Yang ke-23, menguatkan pinggan. Pinggan kita ni tidak mudah sakit pinggan. Ini menunjukkan kekuatan otot dia ataupun saraf dia, urat saraf dia. Yang ke-20, ini 24 pula, ini 23 sini. Yang ke-24, dia menjadi teman yang mesra dengan kita dalam kubur. Boleh sebab gitu. Sebab apa semaya kan? Semaya tu sebenarnya yang menjadi teman kita dalam kubur. Tak payah semaya teman dah. Apa tu? Kita sendiri semaya tu, dia akan jadi teman kita dengan sendiri. Teman itu teman lebih baik lagi daripada hak biasa, dengan sebab kita bergigi. Sebab semaya tu menjadi kau sempurna, semakin sempurna dengan sebab bergigi tu. Yang ke-25, luas kubur, lega kubur. Ini alam barzakh lah ni. Orang yang berada dalam kubur telah mengalaminya. Orang luar ni tak tahu, tak nampak belakang semua tu. Ini yang dialami oleh orang yang berus gigi tadi. Yang ke-26, kuat akal dia, bijaksana. Jadi bijaksana. Tadi kuat ingatan, kuat kebijaksanaan dia tu. Kuat ingatan suku, kebijaksanaan suku. Ini menunjukkan, ni pengarang kitab ni, dia kata menunjukkan kesihatan jantung dia dan otak dia. Itu kesehadiannya. Sebab tu jadi cerdas, jadi bijaksana. Yang ke-27, bila nak mati, dia akan ingat kepada syahadah, mengucap tu. Tu kelebihan dia. Tu besar benar tu, besar. Yang ke-28, roh mudah keluar daripada tubuh. Hak ni sebenarnya Nabi SAW dekat akhir nak mati, dia bergigi. Akan datang kita akan jumpa. Dia duduk bersandar di dada Aisyah. Dia pun tengok abang Aisyah, Abdul Rahman, mari duduk bawa kayu sugi tangan dia. Dia pun macam nak, dia tengok tu macam nak. Aisyah faham lah, nak sangat. Aisyah pun ambil, mari sini. Ambil, dia pun kekal dia pelembut, dia pun beri kepada Nabi. Nabi pun kosong.
Lepas pada tu mati tak lama, dia buruh gigi akhir. Ini dia ada kaitan dengan ni. Mudah keluar roh, lepas tu ingat kepada syahadah. Tapi Nabi ni dia tidak kata la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak, ar-rafiqal a'la dia sebut tu. Dia berbeza. Kalau orang lain molek la ilaha illallah akhirnya, tapi dia tidak, ar-rafiqal a'la. Hak tu yang dia kata. Sesoalahnya diberi pilihan pada ketika tu nak hidup lagi ke, kau nak pergi ke alam tinggi, dalam masyarakat, dalam kalangan yang tinggi. Dia kata ar-rafiqal a'la. Dia pilih hak tu, alam yang tinggi. Nak pergi sana lah, dia pilih hak tu. Sebab apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke apa tu, dia tu sudah sebati dah, tu tak perlu dah kepada dia. Yang ke-29, ia menghilangkan lapar. Banyak khasiat ni, menghilangkan lapar. Yang ke-30, jadi cerah. Muka dia tu jadi berseri-seri, cerah muka. Yang ke-31, menghilangkan sakit kepala. Menghilangkan sakit kepala. Yang ke-32, ia menghilangkan cecair-cecair daripada mulut ataupun dalam tekak ni yang tidak baik untuk kita, yang boleh menimbulkan kesakitan, penyakit, berbagai penyakit kepada kita. Penyakit paru-paru ke apa ke, terutamanya dekat dengan dia tu, dia menghilangkan. Ni dia sebut, dia ambil daripada berapa banyak kitab lah. Yang ke-33, ni sakit apa ni, gigi belakang apa? Geraham. Menghilangkan sakit tu. Ni pun penting juga ni. Geraham tu bukan gigi depan saja, hak belakang tu pun penting juga kan untuk kita. Dia menguatkan hak tu, dan menghilangkan sakit tu. Yang ke-34, malaikat-malaikat malaikat-malaikat suka sangat kerana gigi orang tu cerah, berseri-seri, putih. Dia suka sangat siapa dia tu bersalah pada hakikatnya dengan kita. Bersalah tu tak ada sokong, setujulah. Kena bersalah. Malaikat ni kita tak nampak je, kita tak perasan dia duduk bersalah dengan kita. Sebenarnya ada setengah-setengah amalan tu kalau kita buat, dia mari dekat, dia bersalah dengan kita, tanda suka, setuju. Itu malaikat. Yang ke-36, ini serupa dengan tadi jugalah, iaitu jadi fasih. Seseorang tu jadi fasih, ataupun peta. Yang ke-36, kalau gitu kita boleh kira menggandakan pahala sembahyang tu. Menggandakan pahala sembahyang. Yang ke-37, mudah mendapat rezeki. Mudah mendapat rezeki. Kaya tu suku kan? Kaya tu suku, mudah mendapat rezeki ni lebih luas. Dengan berkat buruh gigi tadi. Yang ke-38, dia menenangkan orak-orak dan saraf di dalam otak. Dia jadi tenang. Itu yang dia sebut sini. Yang ke-39, membersihkan jantung. Membersihkan jantung. Yang ke-40, malaikat bukan sekadar bersalah, dia turut kita. Jalan mana-mana pun dia turut kita. Itu malaikat suka sangat. Yang ke-41, bila dia keluar daripada masjid, malaikat-malaikat yang menanggung arash beristighfar untuknya. Jauhlah malaikat yang jauh pun tahu. Usahkah malaikat dekat ada di bumi ni, beristighfar untuknya. Yang ke-43, syaitan tidak boleh mendekatinya. Tak boleh pergi dekat. Dia sedih, dan terpaksa pergi duduk jauh. Yang ke-44, seperti tadi juga ni bertindih, dia makanan itu mudah hadam. Yang ke-45, boleh menyebabkan seseorang itu mendapat zuriat yang ramai, anak.
anak ramah. Boleh anak ramah. Yang ke-46, dia akan melepasi sirat dengan sekelip mata. Itu kelebihan dia. Itu antara kelebihan lah. Yang ke-47, dia akan mendapat suratan amalannya dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Yang ke-48, dia akan mendapat kekuatan dan semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-49, dia menghilangkan kepanasan badan, mengimbangkan tubuh kita tu, kepanasan tubuh kita. Yang ke-50, nazak, bila nazak nak mati tu lebih kurang tak dia bertindih juga ni. Yang ke-51, ia memudahkan dan membantu untuk tercapai segala hajat kita. Ni. Yang ke-52, ni. Orang yang tidak beruh gigi pada hari itu boleh juga kelebihan kepada orang yang beruh gigi. Orang tu tidak beruh gigi, pahala yang sepatutnya dia dapat boleh kepada orang beruh gigi. Tu kelebihan juga. Waktu dia tidak beruh gigi, orang yang beruh gigi tu dapat. Tu limpah kurnia Allah lah. Mana lagi? Yang ke-53, pintu-pintu syurga terbuka untuknya. Yang ke-54, malaikat duduk kata, ni orang-orang yang mengikut sunnah Nabi, ikut jejak langkah Nabi ni, orang-orang bertuah. Dia duduk kata begitu. Yang ke-55, pintu neraka tertutup kerananya. Yang ke-56, orang yang beruh gigi ni, dia akan keluar daripada dunia dalam keadaan suci dan bersih. Itu kelebihan dia. Malakul maut pada ketika nak mari ambil nyawa seseorang yang beruh gigi ni, mengamalkan beruh gigi ni, dia mari dalam rupa yang comel dan tidak menakutkan. Serupa dengan dia pergi nak cabut nyawa, nak pergi dekat nabi-nabi ataupun orang-orang yang soleh. Begitu. Yang ke-58, yang ke-58, ia akan mendapat minum air kolam Kautsar yang istimewa nanti. Dapat kelebihan lebih daripada orang lain. Hak kita sebut tadi kan, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang merupakan kesimpulan yang ulama buat saja. Bukan ada jelas dalam hadis tak ada, dalam hadis dhaif ke, dalam hadis sahih ke tak ada, tapi kesimpulan yang ulama buat berdasarkan hasil kajian mereka. Kalau nak kira orang besar-besar tadi pun sudah cukup dah. Satu pada dah ikut sunnah Nabi tentulah molek. Satu pada dah. Itulah antara khasiat dia. Kelebihan berus gigi. Kelebihan berus gigi. Lepas pada ni kena bergama sikitlah. Berus gigi tu. Sebab apa? Banyak sangat kelebihan dia ni. Campur-campur, ada kuat, ada tidak kuat, ada pendapat ulama saja. Itulah yang disebutkan tadi. Tidak rugi benda ni, tidak rugi. Dan berus gigi tu seperti kita kata tadi lah, memang sunnah, tapi sunnah ghairu tashri'iyah pada bahan dia. Tetapi cara berus gigi itu sunnah tashri'iyah. Misalnya Nabi SAW sentiasa kalau benda molek dia alik kanan dulu. Dia buru kanan dulu, lepas tu baru kiri. Itu kena jagalah benda-benda tu. Lepas tu benda sunnah ni bukan kotor walaupun buh gigi, bismillahirrahmanirrahim, sebut. Itu sunnah tashri'iyah. Benda-benda lagu tu. Ada pembahasan tak dia tak? Bahan tu termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Hak tu je yang kena jaga. Bila kita jaga waktu, insya-Allah jadi sempurnalah. Dan kalau boleh setiap kali nak semaya. Setiap kali nak semaya. Dan kalau kita campur, hak kita buh gigi biasa ni mungkin 2 kali sehari. Tetapi kita guna kayu sugi tadi kalau boleh. Pada ketika-ketika yang lain takut kuat sangat buh dengan buh gigi biasa ni kan kerah, takut jadi mudarat pula.
Kita guna kayu sugi tu, gabung kedua-duanya, lagi molek. Yang pentingnya kena ada usaha tu. Kita gabung kedua, boleh juga. Sebab hak tu memang tentu dah Nabi guna hak tu. Dan faedah dia pun semua orang akui, orang kafir pun akui. Faedah dia, khasiat dia tu kita gabung semua. Takut ni khasiat dengan kayu arak ni. Ada sebut ni. Taklah, ya, setengah ulama kata gitulah, memang. Tetapi kita kata tidak gitu. Dapat berlaku. Asalkan berus gigi. Dan hak lebih utamanya berus gigi ni ketika mana? Nak semayah tadi. Pada ketika mulut berbau kerana lama tak kecek ke, ataupun kerana lama kecek, boleh juga, boleh jadi bau juga mulut. Ketika gigi tu kita berasa berlapis lah, kita kata. Itu pun sunnah juga. Ketika nak ngaji Quran, sunnah juga. Itu beberapa tempat yang memang lebih kuat lah daripada tempat-tempat yang lain. Dekat nak tidur, sebelum tidur, ada juga. Lepas makan, itu digalakkan dan disebutkan oleh ulama lebih-lebih lagi lah daripada pada ketika lain. Itulah ketika-ketika yang lebih utama. Kita tengok hadis yang kedua pula. Nabi SAW, kata Hudzaifah, Nabi SAW membersihkan mulutnya dengan sugi apabila bangun pada waktu malam. Pada waktu malam, bila bangun pada waktu malam sebelum nak sembahyang tahajud tu, ketika habis air sembahyang, boleh juga berwuduk situ. Ini disebutkan tempat-tempat dia. Adakah tempat ni saja? Tak, tempat lain yang kita sebut tadi pun termasuk juga. Terutamanya lepas makan benda-benda yang bau, lepas tu nak pergi berjumpa, nak pergi berjumpa dengan orang ramai, ataupun kita akan berada dalam majlis, lebih-lebih lagi. Pada ketika itu molek buru gigi. Dan Nabi SAW bila dia bangun tengah malam buru gigi, sebab apa? Dia nak sembahyang. Artinya kita kena jaga, supaya kita jaga masyarakat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita nak bermunajat dengan dia, berhadapan dengan dia, kita kena jaga juga kebersihan kita, sampai kepada kebersihan mulut pun, bukan kebersihan zahir pakaian saja. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu setiap kali kamu nak sembahyang. Dia sebut perhiasan. Bukan kata perhiasan situ nak suruh pakai gelang, pakai tali tekuk dah, pakai subat dah. Perhiasan untuk sembahyang, bukan perhiasan dunia. Perhiasan untuk sembahyang termasuklah buru gigi, pakai air wangi, pakai baju molek-molek. Janganlah hak cemar-cemar. Ni gak hak pergi waktu ambil kambing tu, harga kambing tu, hak tu lah. Kalau selagi suci boleh, hak lebih molek, itu maksud perhiasan di situ, hak lebih molek. Setengah-setengah kita orang lelaki lah terutamanya. Orang lelaki ni ramai dalam masyarakat kita ni, dia kalau sembahyang pakai kain saja. Paling tinggi dia ambil pierce, dia letak cantik. Itu tak kena tu. Tak kena. Sepatutnya perhiasan lengkap. Sekurang-kurangnya kalau panah kau selaja, kita kena sebar datang ni, datang baru. Pakai kain antara pusat dengan lutut. Kalau ke bawah lagi, itu termasuk dalam perhiasan tu yang lebih dikehendaki. Lepas tu kita sebar. Jangan buka bahu ni. Sebab mengikut Imam Ahmad dan mazhab Zahiriyah, tak sah sembahyang tu kalau buka bahu ni. Tapi kalau tak pakai piah, tak ada siapa kata tak sah. Sebab tu kita kata lebih utama sebar ni atas bahu. Dengan kain sekebal tak apa dah, kain tuala tak apa dah, biar tutup. Itu termasuk dalam perhiasan ketika nak sembahyang. Bukan perhiasan ni macam tadi nak pakai spek supaya kita dok pergi jalan, dak. Bukan perhiasan tu nak pakai suban, dak, sama sekali tidak gitu. Kalau orang perempuan, misalnya kalau dalam mazhab Hanafi, dia boleh pakai kain, pakai baju biasa, baju kebaya tu boleh, nampak sikit lengan, tak apa dia. Tuduh kepala ni nampak rambut, tak apa. Kaki ke apa tak apa, nampak peti, nampak sikit, tak apa. Tetapi semua kata, yang terima hak tu pun dia kata kalau tutup semua, tutup kemas, lebih baik. Itu termasuk dalam perhiasan lah tu. Perhiasan untuk sembahyang. Paling baik, paling comel, paling baik. Lebih sempurna pakaian kita, lebih baik.
semaya kita. Hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar untuk menyempurnakan semaya tu, walaupun semaya tu bukan semaya yang fardu pun. Sebab itulah dalam hadis tadi dia kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin. Inda kulli salatin tu setiap semaya, tak kira semaya ke apa, bukan semaya fardu. Ketika nak semaya, apa-apa semaya, molek, beruh gigi, ini yang dia ajar. Dan kepada Nabi SAW beruh gigi tu wajib tu, mengikut setengah ulamanya. Mengikut setengah ulamanya wajib beruh gigi. Tapi kita mengatakan tidak. Di peringkat awal memang wajib. Sebab banyak dalam hadis Bukhari dia sebut Nabi SAW berkomor gitu saja. Kerana dia makan sesuatu, dia tak ambil air semaya, dia tidak beruh gigi pun. Ini menunjukkan tidak wajib kepada dia pun, apalagi kepada umat. Cuma sunat itu memanglah sunat lah. Daripada perbincangan ni kita dapat pengetahuan, iaitu yang digalakkan dalam Islam ni, kita menyiapkan diri kita bukan untuk benda fardu sahaja. Hak sunat pun kita kena jaga. Jaga biar sempurna lah semaya sunat. Termasuk ni buah gigi ni pun menyempurnakan semaya. Kita kena buat juga. Begitu juga lain-lain, sunat puasa. Kita kena jagalah. Jangan kata hak fardu saja. Sunat puasa, dah sunat kita kata tak apalah. Kita kata mudah-mudah. Jangan. Kita kena jaga juga. Kena jaga juga seperti fardu, seboleh-bolehnya lah. Tapi itu adalah pula kaedah dia, peraturan dia pula. Tidaklah sama sebenarnya dengan hak fardu. Dalam setengah-setengah segi itu, misalnya kalau hak fardu kita tak boleh nak batal, nak buka puasa kerana tetamu mari, kau tak boleh. Tapi kalau puasa sunat kan, dia ada pilihan lagi situ. Ada pilihan lagi, walaupun itu berbeza pendapat lah. Walaupun mengikut Imam Abu Hanifah, dia kata tak boleh. Tetamu pun lebih utama puasa. Tak boleh kita nak batal puasa. Kalau batal puasa sunat tu kena wajib qada. Kalau tak qada dosa, walaupun sunat. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak gitu. Kita boleh mengutamakan tetamu. Kalau tidak dia jadi serba salah lah dia nak makan. Kita boleh puasa hari lain, boleh puasa hari lain, dia utamakan tetamu. Itu masing-masing pendapat lah. Tak apalah, tengoklah hak mana yang lebih sesuai, hak mana lebih sesuai. Di sini nak ceritanya dia bangun tengah malam ni bukan untuk semaya fardu, untuk semaya hak sunat. Walaupun kepada dia tu fardu semaya tu, semaya tahajud tu fardu, wajib lah kepada Nabi. Tetapi kepada umat tidak. Tapi dia buat gini, dia sebagai mengajar umat dia. Dan kita sudah tahu dah dalam hadis Ibnu Abbas tu kan, Ibnu Abbas bila tengok Nabi buat gitu, dia tu buat gitu. Nabi tak bantah, tak larang dia. Menunjukkan umat pun molek juga buat gitu. Tidak kata untuk Nabi saja, umat pun molek juga buat gitu. Ini cerita Abu Gigi apabila bangun pada waktu malam. Kalau kita tengok kan, Nabi SAW ni cukup jaga kebersihan dia. Kebersihan dia, kebersihan pakaian dia, dia jaga. Sampai ke tempat tidur dia, bersih belaka. Memang dia tekan benar bersih ni. Tekan benar. Mulut sampai begitu sekali. Dan Aisyah menceritakan bila orang tanya dia, Nabi SAW kalau balik ke rumah kepada dia, mula-mula sekali dia buat, dia kata gosok gigi. Kalau dia balik ke rumah pergi mana-mana, dia mula-mula sekali dia gosok gigi. Itu yang penting. Dia jaga hati bini dia. Kalau bau ni pun seksa juga kan dah. Tapi dah kalau jadi penyakit nak gana kan. Terutamanya hak sudah berumur, tua-tua ni memang dia ada lah hak tu. Bau tadi. Lebih-lebih lagi dah kena jaga. Dengan cara makanlah apa-apa kau yang bau sedap. Kena jaga. Sebab apa? Mungkin kita, yalah, kadang-kadang orang ni masa muda molek, masa tua tu jadi balah pula. Bapa balah kita kata selama ni tak apa, akhirnya mulut je. Ada kalanya, tapi dia tak royak. Dia tak royak kat orang ramai. Benda sulit kan? Tak royak, duk sebut golai. Hak sebenarnya itu. Hak sebenarnya itu. Apabila dekat dengan bini tak say berapak, misalnya kita kata dia kecil hati pula. Bini tak tahan. Ataupun sebaliknya, bukan bini saja, suami tak tahan. Dia kata sudah berubah dah, tidak kasih sepuluh dulu.
Dia kata enggak, susah belaka tu, susah. Hak itulah bendanya. Dia kena sama-sama faham lah. Dia tua, dia sakit, kena terima lah. Tapi setakat mana yang boleh kita jaga, kena jaga. Sebab Nabi SAW sampai ketua, sampai dekat nak mati pun gigi lagi. Penting tu, mulut tu penting tu. Jangan main-main. Dengan sebab itu nak jaga mulut, nak betul gigi, nak gapo pun dah lah ni boleh buat lah. Itu tidak mengubah kejadian Allah. Hak mengubah kejadian Allah ni lagu lain. Setengah-setengah orang dia kata dah gigi, jongan kau gigi, belapih kau. Tak boleh ubah kejadian Allah. Bukan masuk dalam ubah kejadian Allah hak lagu tu. Hak ubah kejadian Allah ni lagu lain. Comel-comel dah telinga lagu ni, dia buat peluah tu supaya orang alik sana tu. Peluah tu hak tu comel bagi dia. Hak tu ubah kejadian Allahnya. Ubah kejadian Allah ni kelar muka kau. Kononnya nak suruh hatu takut, supaya orang Afrika dia kelar sini. Dia nampak paru 3. Sarjan, pakak sarjan, 3. Ada juga lagu itu ubah kejadian Allah. Tidak ubah kejadian Allah, orang tu mulut sumbing ataupun mulut birak kita kata, pergi jahit. Tidak. Sebab apa? Hak standard kejadian Allah, hak sempurna lagu mana? Tak ada mulut birak lagu tu. Mulut rabik lagu tu tak ada. Sumbing tak ada. Kalau kita buat biar betul supaya hak kejadian Allah itu tidak mengubah. Jari ada net, setengah orang kata tak boleh buat, mengubah kejadian Allah. Kalau tidak mudarat, boleh buat. Hak kejadian Allah, hak standardnya 5 sebelah, bukan net. Kalau hak 5 ni kita jadi 4, sengaja kita hak tu memang mengubah kejadian Allah. Tak ada masa-masa. Kita ada 5 dah, kita nak tambah jadi 6, tak boleh serupa dengan orang. Hak tu mengubah kejadian Allah. Kalau tidak termasuk dalam mengubah kejadian Allah. Kena faham gitu. Gigi pun gitu juga. Macam itu. Hak tu perbahasan panjang lah pula. Hak tu perbahasan lain. Dia termasuk, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Kita kata kalau kaya benar, senang benar, tak ada mudarat gapo, orang Islam ni pun amal dah kaya belaka senang, boleh jadi boleh pakai hak tu. Sebab standard manusia ni kan, dia kata hak comel lagu mana? Hidung macam. Hak tidak macam pun dia kata hidung macam comel. Itu manusia kata gitu. Semua manusia kata gitu. Putih dengan hitam. Hak hitam pun dia kata kalau aku boleh putih, kata dia. Dia kata gitu. Maknanya putih tu lebih idaman manusia. Kira dari segitu. Mata kalau sepit ni kita kata kejadian Allah juga. Tapi manusia kata hak luar, hak comel lah, mata comel, hak tu lebih. Benda-benda lagu ni dia ada khilaf lah tu. Kalau kembali kepada standard tadi, standard manusia kata comel, manusia nak lagu tu. Dan kalau boleh, tidak ada mudarat, tidak ada menjejaskan siapa-siapa, hak siapa-siapa. Ada yang mengatakan tak apa, ada yang mengatakan tak boleh. Kita ambil jalan sederhana. Tak usahlah duk berabi PT situ. Baiklah baiklah kita buat kebajikan, PT tu banyak kalah belanja tu. Dan tidak ada jaminan juga kalau hidup macam mana tak cerah, tak balah, tak kocah rumah tangga, tak ada jaminan. Kalau lagu tu mana-mana hidup macam tu kekal belaka dah. Mana-mana putih tu kekal belaka. Tapi tidak gitu kan. Mana tak ada jaminan gitu. Dan kita kena faham, Allah SWT buat kurang sini, boleh jadi ada lebih lain. Kita kena gilapkan kelebihan yang boleh kita tonjolkan. Berapa ramai orang yang comel tapi orang tak pandai mana, orang tak letak depan dia. Sebab apa? Dia tak ada kelebihan. Cuma kalau ada ilmu, ada kepakaran, orang akan letak depan dia. Walaupun dia hitam, walaupun dia kurang setara mana pun. Cuba kita tengok kelebihan ni, comel ni banyak sudut. Jangan tengok sudut tu saja. Kalau lagu tu jadi supaya orang kafir lah cara memikir kita tu. Duk tengok hak zahir saja. Jangan tengok situ. Dan berapa ramai orang yang silap kerana terpukau dengan benda-benda zahir saat ni. Padahalnya tidak begitu. Dia ingat comel zahir ni, batinnya pun comel juga.
Hak Nabi SAW ajar tidak begitu. Sebab itu ada kebenaran juga orang yang kata tak, dia tak say benda-benda lagu tu sampai ke peringkat tu. Tapi kalau sekadar gigi, sekadar hak tadi, boleh. Orang yang kata boleh tu dia ada alasan sendiri. Cumanya kalau kita perhati apa dia kata tak boleh, sebab sanilah. Jangan kita duduk letak atas benda tu kelebihan seseorang ni. Berapa banyak lagi kelebihan seseorang manusia yang lain. Dengan sebab itu kita tengok berapa ramai orang Yahudi pun dia kekal rumah tangga dia, anak-anak pinak dia molek. Dan berapa ramai orang yang comel tidak kekal, kucak kacir rumah tangga dia. Ini menunjukkan bukan itu yang menentukan. Dah kita nak comel tu untuk siapa? Untuk siapa? Kalau kita sudah kahwin, kalau orang perempuan sudah kahwin, kita tak boleh dah dengan orang lain. Tak boleh dah. Untuk siapa? Kalau dengan suami kita pun tak ada jaminan juga. Jaminan apa orang lain? Untuk apa? Tak kena gaya orang jadi tertarik dengan kita pula, berdosa pula kita. Tak ada pasal-pasal. Baik tak sah kalau lagu tu. Ini hak maksud kita ni, kalau misalnya mulut sumbing ataupun rabik kita kata berak tadi, nah, hak tu nak baca betul apa tak betul tu. Nak tak nak sebut molek tu. Ada kaitan agama dengan agama. Tak apa. Ada kaitan dengan agama. Jangan semata-mata fikir dari segi dunia jadi supaya orang kafir lah lagu tu. Walaupun dari segi pekohnya memanglah dia ada pendapat itu pendapat ni, tapi kita kena tengok juga. Supaya gini dari segi pekoh kan, mah orang lelaki tak boleh, orang perempuan boleh. Lepas tu dah mah tak boleh, kita kata golai boleh walaupun lebih mahal daripada mah, kita pun pakar. Jadi mewah juga lagu tu. Kita tidak faham maksud dia tak bui benda tadi tu selain daripada ia tidak sesuai dengan lelaki, ia melambangkan kemewahan. Dia tak siwi mewah, tak siwi pretty. Kita ni habis pretty banyak sangat benda kote-kote saat ni, benda remeh-temeh saat ni. Kalau nak biar ada kebaikan untuk akhirat kita, boleh jadi orang akan pakai platinum ke, mungkin lebih mahal lagi. Tetapi adakah dia perbuatan dia tu sesuai dengan ruh Islam, kehendak Islam? Tak sesuai. Sebab maksud dia tak siwi pakai benda-benda tadi tu, tak siwi mewah, tak siwi leka, tak siwi lah. Itu sebenarnya. Jangan kita kata pegang zahir, dia tak mah je, gol lain tak apa. Gol lain tak apa. Jangan gitu. Hak semoleknya kita kena faham apa maksud dia. Begitulah juga yang lain-lain. Tapi kalau gigi, kalau gapo kan nak kembali kepada hak tadi, hak mulut gapo tadi. Sebab apa? Ia boleh menjadi tidak mesra lah. Manusia kan, manusia dia ada gitu. Dia ada perasaan tu, perasaan takut, perasaan tak senang hati, dia ada. Dengan sebab itu setakat mana yang kita boleh baiki dalam batas, terutamanya pendapat kebanyakan ulama terima, tak apa, buatlah tu, baiki, tak apa. Tapi jangan lebih-lebih sehingga lupa kepada hak orang lain, seolah-olahnya benda itulah yang menentukan segala-galanya. Itu tak kena lah. Walaupun ada pendapat, kita hormatlah orang yang berpendapat begitu, tapi hak tadi lebih utama. Tonjolkanlah, timbulkanlah keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang lain dalam jiwa kita. Jadikanlah kekurangan kita tu sebagai pendorong untuk kita buat benda lain. Orang akan bangga. Kalau comel saja ni, kalau hak ni ada kelebihan, dia tetap lebih dari sudut tu. Cuba cari kelebihan yang lain. Tuhan buat kelebihan ni banyak. Kalaulah terhenti atas benda tu, tentu Tuhan buat serupa. Tentu Tuhan buat serupa. Yang dia buat tak serupa tu, dia kira benda tu bukan utama lah. Walaupun manusia berasa utama benda tu, comel ke apa tu, bagi Allah tidak. Sebab apa? Kalau dia comel, kau kurang comel dari segi pahala semaya ke apa, dia serupa je. Bahkan dia letak pada lagu mana dia buat. Kalau dia buat molek, hak huduh pun dia akan dapat pahala lebih. Tak ada, tak timbul ada masalah comel ke apa, tak ada. Supaya juga masalah jawatan, kerja sampai kelon ni pun orang tidak letak atas comel, kecuali kalau nak jadi ratu cantik. Pasal dia suruh jadi ratu cantik? Boleh kau jadi ratu cantik duduk telanjang depan orang tu? Tak ada. Kalau tidak gitu, keperluan biasa untuk kerja ni orang tak tengok situ. Orang tengok kepada kepandaian. Maknanya benda tu bukan utama lah. Bukan utama. Dan berapa ramai orang yang bijaksana, dia tidak pilih atas hal tu dah. Dia pilih atas benda lain, keutamaan lain. Budi tu, budi tu yang paling utama.
Tak apalah. Hak ni bila dia bangun pada waktu malam, dia basuh mulut dia, berus gigi Nabi SAW. Sebab itulah dalam rumah tangga kena banyak benar tu. Kita tengok orang tua bercerai kan, boleh jadi benda-benda ginilah waktu dia sebut tu. Sebab kalau Nabi SAW dia gigi molek pak tua, bini dia pun suka, jadi tak ada gapo lah, tak timbul masalah apa. Tapi kalau macam kita ni kan, gigi palsu gapo boleh jadi, boleh jadi macam-macam lah, boleh jadi macam-macam hak tak baik tu berlaku. Jadi kena sabarlah, semua pihak lah, lelaki perempuan pun kena faham-faham lah. Kalau dah tua kan gitu. Kemudian bab daf'is siwak ilal akbar. Pokoknya kena sekat tu je kau. Kena lagi. Tak payah lagi. Tak siapa lagi, kita teruskan. Kalau siapa kita berhenti. Bab daf'is siwak ilal akbar. Tadi nak cerita berus gigi itu adalah sunat wudu. Tu je poin dia, sunat wudu bagi Imam Bukhari. Dia tarjihkan hal tu. Sekarang ni nak cerita kelebihan buah gigi tu. Imam Bukhari nak simpulkan lagu mana kelebihan buah gigi tu. Bab memberi berus gigi kepada orang yang lebih tua. Affan berkata, Sakhr bin Juwairiyah, kita sudah baca dah tadi. Cuba kita tengok nota tu. Tujuan Imam Bukhari mengemukakan bab ini ialah untuk menyatakan kelebihan berus gigi dan kedudukannya pada pandangan syarak. Sepintas selalu berus gigi kelihatan remeh dan kecil, tetapi jika dilihat kepada kepentingannya dari sudut kesihatan dan kelebihannya dari sudut keagamaan, maka dapatlah diputuskan bahawa berus gigi adalah sesuatu yang besar artinya dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW memberikan kepada orang-orang tua atau dewasa sesuatu yang layak dengan mereka, dan memberikan kepada kanak-kanak sesuatu yang juga sesuai dengan mereka. Pada mulanya beliau berfikir berus gigi hanya sesuai diberikan kepada kanak-kanak, kerana ia sesuatu yang kecil dan remeh, mungkin tidak sesuai diberikan kepada yang lebih tua. Tetapi setelah ditegur Jibril, barulah diketahui kelayakan berus gigi untuk diberikan kepada orang yang lebih tua justru pada hakikatnya ia adalah sesuatu yang besar, bukan remeh. Selain itu, Bukhari juga mahu mengemukakan salah satu contoh bagi sesuatu yang kotor pada pandangan ramai, yakni uruf, terutamanya berus gigi yang telah dipakai seseorang, tetapi suci dan bersih menurut syarak. Itu beberapa maksud dia. Pernah berlaku ni dalam ni dia kata, Nabi SAW kata, aku bermimpi sedang memberus gigi. Dalam riwayat ni, dalam riwayat Abu Daud, bukan mimpi, Nabi memang ada buah gigi. Nabi buah gigi, lepas tu ada dua orang mari. Hak kecil seorang, hak besar, hak tua lah, lebih tua. Nabi SAW pun nak bagilah kepada hak lebih muda, sebab dia fikir benda ni benda remeh, benda kecil, benda lagu ni. Tiba-tiba Jibril tegur, tak, bagi kepada hak besar. Daripada situ difahami bahawa benda ni benda besar. Nabi SAW dia bagi kepada orang sesuai dengan orang. Kalau hak muda dia bui, benda ni kalau kita agak cekelak lah, kita kata budak bui cekelak, hak tua tak kena bui cekelak. Ataupun kalau bui piti pun bui 2 riyal, budak kita kata. Tapi kalau hak tua tak kena bui 2 riyal, bui hak besar sesuai dengan dia. Begitulah cara Nabi SAW. Mula-mula dia fikir buah gigi ni tidaklah besar sangat, ataupun buah tu dia sudah guna dah. Kalau nak bui pun bui hak baru, nasabah ada. Nak rayaknya buah gigi ni walaupun hak sudah guna dah pun, benda ni benda besar, patut kita bui kepada orang yang lebih tua sebagai menghormatinya. Daripada situ difahami bahawa buah gigi ini adalah suatu kelebihan. Sebab kalau tak ada kelebihan, tidak disuruh bui lagu tu. Suruh bui kepada orang yang lebih tua, menunjukkan benda ni benda besar, bukan remeh. Itu kesimpulan yang Imam Bukhari buat. Dan di sini
dia sebut ni. Wa qala Affan. Ini tajuk lagi ni. Dia tak mari hadis. Hadis tak ada. Hadis hadatsana tu tak ada. Wa qala Affan. Affan berkata. Affan berkata, ini dia dah ni dengan Affan, tapi dia tidak kata haddatsana. Ya. Dalam tajuk. Wa qala Affan haddatsana Sakhr bin bab daf'i istiwak ila al-akbar wa qala Affan. Kita nak sebut istilah Imam Bukhari ni. Apa bezanya kalau dia kata haddatsana dengan waqala? Padahal orang ni tok guru dia juga dah. Apa dia tidak kata haddatsana? Ini nak cerita cara Imam Bukhari tu amanah dia dalam menyampaikan ilmu. Sebab hak ni dia ambil daripada Affan ini secara, mengikut setengah ulamanya, secara mudzakarah. Mengikut setengah yang lain secara muqawalah, orang panggil. Muqawalah ni bukan secara dengan rasmi nak cerita hadis dalam majlis penyampaian hadis yang khusus, tidak. Bila-bila kecek gitu. Tiba-tiba Affan ada sebut, tapi dia ada sebut juga orang ni. Tapi Imam Bukhari ambil tu tidak secara rasmi dalam majlis khusus untuk menerima hadis. Dia akan sebut waqala. Tapi kalau dia ambil secara khusus, memang tok guru tu ready pergi, memang nak terima hadis daripada dia, barulah haddatsana. Di sini Imam Bukhari tidak guna haddatsana, tapi dia guna waqala. Kalau kita kata mudzakarah, supaya tadi juga tidak rasmi, tidak secara khusus untuk menyampaikan hadis. Itu secara mudzakarah. Muqawalah pun lagu tu juga. Cuma antara muqawalah dan mudzakarah ni, mudzakarah lebih tinggi. Lebih tinggi daripada muqawalah. Muqawalah ni rendah lagi. Lepas tu kita kata apa Imam Bukhari ambil cara rendah lagu ni, tidak menepati syarat dia. Hak ni dalam tajuk, hak menepati syarat dia, haddatsana tu hadis. Sebab tu kita buat ni kan huruf tebal ni kan, hak dalam tajuk ni. Dalam tajuk memang ada benda-benda lagu ni. Bahkan hadis dhaif ada dalam Bukhari. Hak dalam tajuk. Hak maksud Bukhari kata tinggi sangat lebih daripada hak lain tu, hak haddatsana di bawah tajuk. Misalnya hak tadi haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Ahmad, tu hak maksud sahih Bukhari. Dia tinggi kedudukan. Hak dalam tajuk lagu ni kalau dia kata terutamanya dengan waqala Affan, ataupun dia meriwayatkan daripada seseorang yang dia tak ada, lepas tu dia tidak sebut sanad, itu dalam tajuk dia. Dalam tajuk. Hak lagu itu kita nak cerita cara dia guna. Perkara yang kedua, iaitu Nabi SAW kata aku bermimpi. Sebab itu kita terjemah di sini aku bermimpi. Setengah-setengah ulama kata dia tidak bermimpi. Perkataan ru'ya untuk Nabi, bukan Nabi kita saja, Nabi-Nabi lain pun gitu. Sesuatu yang disaksikan oleh Nabi SAW pada masa jaga sekalipun, tetapi tidak dilihat, tidak kelihatan, tidak nampak oleh orang lain. Hak tu pun ru'ya juga. Hak lagu tu. Bukan ru'ya ni mimpi saja. Kalau kata Nabi, bila sebut ru'ya tidak semesti benda tu dalam mimpi. Kalau begitu, kalau mengikut riwayat Abu Daud, dia kata bukan dalam mimpi. Nabi SAW memang duk gosok gigi, lepas tu ada dua orang mari. Lepas tu apa dia sebut ru'ya? Sebab orang lain tak nampak, Jibril mari tegur dia. Mimpi Nabi SAW, dan begitu juga Nabi-Nabi yang lain, dia wahyu belaka. Serupa tolak je mimpi dengan tidak mimpi. Dari segi apa dia sebut ru'ya tu? Sebab orang lain tak nampak juga. Seperti dengan orang mimpi kan, dia berasa macam-macam nikmat ke, sakit ke, orang lain tak nampak. Begitulah juga kalau pada masa jaga ni Nabi SAW nampak, orang lain tak nampak. Sebab itulah disebutkan perkataan ru'ya. Ara di sini, ara ni tidak semestinya dengan makna mimpi. Tapi kalau mimpi, kita pakai hak ni dengan makna mimpi, hak dalam Abu Daud itu dengan makna di alam nyata, maka ia menunjukkan Nabi mimpi dulu, lepas pada tu berlaku. Dan banyak kali Nabi SAW ni berlaku begitu. Dia mimpi dulu, lepas tu akan berlaku betul-betul supaya dia mimpi. Boleh jadi juga kedua-duanya boleh digabungkan, tidak ada percanggahan di situ. Mungkin orang kata dalam Bukhari kata mimpi, ni dalam jaga pula. Kalau tidak dengan makna mimpi, apa dia kata aku arani? Arani, perkataan arani itu menunjukkan mimpi lah. Kalau jaga dia tak akan kata begitu. Dia akan kata saya duduk tengah buru gigi kau,
tiba-tiba mari. Tidak. Kedua-duanya boleh digabungkan, bukan bercanggah hadis itu. Hadis itu tidak bercanggah. Disuruh pergi kepada yang lebih tua. Ini menunjukkan adab orang Islam ni. Ini sunnah lah. Sunnah kan dia? Sunnah tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah. Kalau orang kafir tidak gitu, dia tidak terikat. Ada juga terikat tu molek lah. Tapi kita ni agama suruh lagu tu. Kena utamakan orang yang lebih tua dalam segala-galanya, kecuali yang tidak layak dengannya lah. Kalau yang layak dengan orang tua, kena utamakan orang tua. Kecuali dalam majlis, kalau kedudukan tu, misalnya alik kanan, budak duduk dekat dengan kita, kita kena utama dia dari segi sunnah Nabi, walaupun dia lebih muda. Tapi kalau duduk secara umum, secara terbuka, tak tentu gitu, kena utamakan hak tua dalam segala-galanya. Itu adab. Dalam memberi gapa-gapa, dalam mengutamakan pendapat, dalam apa-apa saja pun kena utamakan yang tua. Ini adab lah. Tempat duduk gapa termasuk belaka lah. Atas kenderaan tu, kenderaan awam lah kita kata, kena utamakan yang tua untuk duduk. Dan memang orang muda pun dia gagah kan. Orang muda dia gagah, boleh berdiri lama pun. Tapi orang tua, selain daripada umur dia tu saja pun menyebabkan dia tu uzur dah. Apalagi kalau ada penyakit, lagilah kena utamakan dia tempat duduk kau gapo kau. Hak tu tak ada terikat dengan kiri kanan lah hak tu. Tidaklah kata nak bersungguh kalau kita duduk atas bah tu, nak suruh kanan, kita bui kanan ke dia, apa ada kosong alik kiri lah. Bui tidak kata utama kena bui alik kanan, tidak kira sampai gitu. Hak ni maksudnya kena utamakan kanan tu kalau dalam masalah minuman, dalam majlis ada keliling begitu, lingkungan begitu. Kalau tak ada begitu, tetap kena lebih orang tua. Kena lebih orang tua. Lepas tu orang tua tu pula banyak pula. Orang tua umum lah, tak ada kena-mengena dengan kita. Orang tua kita sendiri, kita panggil orang tua juga kan, mak ayah kita. Lebih lagi, sebab apa? Dia ada dua hak. Hak ibu bapa. Kalau muda pun dia ada hak dia. Apa lagi tua? Hak orang tua tu ada suku. Ni hak ayah dan ibu lagi, lebih-lebih lagi. Artinya orang Islam ni dia ada adab dia, ada disiplin dia. Dan disiplin itu kena jaga benar lah. Kena jaga benar. Tidak saja kita berkait dengan agama ni, walaupun kita kata benda ni tidak wajib, tidak mesti, tetapi tetap boleh pahala. Hak tu hak nak sekali pahala. Bila pahala boleh, modal kita seksa. Modal kita seksa. Tak ada dah nak pitih, nak gapo, tak ada dah. Hak nak sekalinya ni. Dan adab ni dengan orang tua ni, apa yang penting, salah satunya untuk kepentingan dalam dunia ni, orang tua ni boleh jadi panjang umur. Salah satu sebab panjang umur, kalau orang ni duk mulia ke dia, beradab dengan dia, jadi sihat lah. Jadi panjang umur tu, sihat umur tu Allah SWT yang menentukan. Sihat, suka, salah satu sebab lah untuk seseorang itu jadi sihat. Bila sihat, kira-kiranya panjang umur lah, mengikut sebab zahir lah. Umur tu hakikatnya Allah SWT yang menentukan. Secara tidak langsung kita menyumbang pula kepada dia tu, menyumbang pula kepada dia. Bui dia sihat, bui dia selesa. Tidak nanti bui pitih, tidak nanti bui pitih, buat lagu tu pun boleh pahala dah. Nampaklah kita daripada perbincangan-perbincangan ni disebut dalam agama ni kan, halus sekali. Halus sekali. Kalau orang ikut, memanglah nampak masyarakat beradab. Peradabannya orang kata Islam ni tinggi bernasabah. Kalau perhati semua memang dari segi orang tua saja ni pun ada keutamaan dah. Lepas tu dia sebut, Abu Abdullah berkata, Nu'aim telah meringkaskan daripada Ibnul Mubarak, daripada Usamah, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Itu boleh baca sendirilah. Apa ni nota tu, 150 akhir tu.
Maksud Imam Bukhari ialah Nu'aim telah meringkaskan matan hadis ini. Matan tu isi hadis itulah, hak Nabi sebut. Hak Nabi sebut. Hak hadatsana tu orang panggil sanad ataupun isnad, dengan membuangkan bahagian permulaannya. Riwayat Nu'aim yang dimaksudkan itu telah diwasalkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Awsatnya. Takut-takut orang kata Imam Bukhari kata gini Nu'aim, hak mana riwayat dia ni duduk mana? Dalam Bukhari tak ada dia sebut gitu, sebut secara ringkas. Lepas pada tu sebut secara ringkas. Kalau ada dengan sanad yang lengkap di mana? Adanya dalam Mu'jam Awsat Tabarani. Itu maksud Imam Bukhari dia sebut di sini hak ni. Dan apa dia tidak sebut apa dia dengan sanad yang lengkap di sini? Sebab Nu'aim itu ada dipertikaikan oleh ulama. Tidak semua ulama terima. Sebab itu dia ambil sebagai penyokong saja, bukan sebagai asas hadis dia. Asas hadis dia diambil daripada Affan tadi. Riwayat ni bukan daripada Nu'aim. Walaupun Nu'aim meriwayatkan perkara yang sama, apalagi Nu'aim meriwayatkan lebih ringkas daripada hak ni. Sebab itulah Imam Bukhari, dua sebab lah. Sebab dia perawi yang dipertikaikan, satu. Yang keduanya hak dia ringkas, hak ni lebih lengkap. Sebab itu Imam Bukhari ambil hak ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.